Kementerian Pengajian Tinggi menyarankan pelajar yang mempunyai kesukaran melibatkan isu kewangan serta kebajikan sehingga mengganggu sesi pembelajaran segera merujuk kepada bahagian hal ehwal pelajar universiti masing-masing. Semua universiti awam perlu kenal pasti pelajar yang menghadapi masalah kewangan supaya bantuan dapat diberikan kepada mereka. Pejabat Timbalan Chancellor TNC Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti diminta melaporkan status kebajikan pelajar dalam masa terdekat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pesyarah kami dan juga rakan-rakan. Kami daripada Kumpulan Sentia akan membentangkan berkenaan masalah kewangan dalam kalangan pelajar universiti di Malaysia. Kumpulan kami iaitu Kumpulan Sentia terdiri daripada saya, Amar Hakim Shah bin Shahabuddin, dan kedua Umi Asira binti Jamali, Nur Amira Ayu binti Wan Kamal, Nur Ainina binti Arifin dan Nabila binti Ramlan. Bahagian isi kandungan terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu pengenalan, punca, kesan dan cadangan. Untuk bahagian pengenalan, menceritakan berkenaan gambaran umum masalah kewangan dalam kalangan pelajar di Institut Pengajian Tinggi atau universiti. Bahagian punca pula memperincikan berkenaan analisis punca-punca yang menyebabkan masalah kewangan dalam kalangan pelajar universiti. Bahagian ketiga menceritakan kesan di sebalik masalah kewangan dalam kalangan pelajar universiti. Dan untuk bahagian keempat merupakan cadangan untuk mengatasi masalah kewangan yang berlaku dalam kalangan pelajar di universiti. Apa itu kewangan? Kewangan ditakrifkan sebagai perihal urusan yang berkait dengan duit. Dan apa yang terkandung dalam kewangan? Kewangan merangkumi 4 perkara. Pertama adalah pembiayaan. Kedua, aturan dan kawalan aset-aset melibatkan kewangan. Ketiga, pembinaan profil dan aturan risiko kewangan. Dan keempat pula adalah kajian melibatkan kewangan dan aset-aset. Namun begitu, pandemik COVID-19 yang telah terjadi telah memberi kesan atau impak yang besar kepada kewangan individu, masyarakat dan negara. Masalah kewangan dalam kalangan pelajar telah memberi impak di mana reputasi pelajaran akan terjejas. Peningkatan kos sara hidup telah menjadi punca utama yang menyebabkan isu kewangan dalam kalangan pelajar timbul. Segelintir pelajar memilih untuk mengikat perut sebagai solusi dalam menangani masalah kewangan. Namun begitu, membuat catuan makanan akan menyebabkan pelajar kekurangan nutrisi dan akan mendorong kepada masalah kesihatan yang serius, contohnya gastrik, hypoglycemia dan juga kecederaan usus. Terdapat peningkatan penarikan diri daripada pengajian dalam golongan pelajar disebabkan masalah kewangan yang dihadapi. Ini adalah disebabkan kekurangan daya kemahiran berfikir ketika berdepan masalah kewangan, lalu mendorong pelajar untuk mengambil langkah mudah tanpa memikirkan kesan pada masa hadapan jika menarik diri daripada pengajian. Untuk bahagian pengenalan kajian menekankan berkenaan punca-punca yang menyebabkan masalah kewangan timbul dan terjadi dalam kalangan pelajar universiti di Malaysia. Pengenalan kajian juga memberikan tumpuan penuh terhadap kesan-kesan disebabkan masalah kewangan dalam golongan pelajar
di Universiti Malaysia. Daripada itu, penyelesaian kepada isu kewangan dapat dirangka dan membantu untuk menyelesaikan masalah kewangan yang dihadapi pada masa kini oleh pelajar. Seterusnya adalah punca-punca masalah kewangan dalam kalangan pelajar universiti. Punca yang pertama adalah harga keperluan pembelajaran yang mahal. Seperti yang kita tahu, semasa COVID-19, berlaku Perintah Kawalan Pergerakan yang mengehadkan perjumpaan bersemuka di mana pelajar terpaksa mengikuti kelas dalam talian. Berlaku peningkatan keperluan seperti data internet dan peranti elektronik seperti laptop serta peralatan pembelajaran untuk mengikuti kelas dalam talian dan untuk pelajar menyiapkan tugasan. Tambahan pula, pelajar yang tinggal di kawasan pendalaman atau kawasan yang mempunyai sambungan internet yang lemah dan tiada akses terhadap internet terpaksa pergi ke bandar untuk mendapatkan sambungan internet yang baik. Hal ini menyebabkan pelajar terpaksa mengeluarkan duit tambahan untuk membeli minyak kenderaan semata-mata untuk berulang-alik daripada rumah dan bandar setiap hari untuk mengikuti kelas dalam talian. Punca yang kedua adalah kegagalan pengurusan kewangan pelajar dan gaya hidup pelajar. Hal ini disebabkan oleh gelagat perbelanjaan pelajar di mana sesetengah pelajar mengutamakan kehendak daripada keperluan. Sebagai contoh, pelajar memilih produk yang lebih mahal berbanding dengan produk yang lebih murah walaupun mempunyai fungsi yang sama. Di mana pelajar memilih untuk membeli gadget yang mahal dan membeli pakaian yang berjenama mahal berbanding cukup hanya membeli makanan yang boleh mengenyangkan dan murah dan pakaian yang cukup syarat untuk menutup badan. Hal ini menyebabkan pelajar mengalami masalah kewangan terutamanya apabila menghampiri hujung semester. Punca yang ketiga adalah jumlah pinjaman yang tidak mencukupi. Berdasarkan kajian oleh Nur Asnida Hussein, pelajar yang menerima pinjaman PTPTN dan pelajar yang dibiayai sepenuhnya oleh ibu bapa, terutamanya ibu bapa yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM10,000 akan mengalami keadaan ini. Tambahan pula, pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah akan memberikan sedikit wang pinjaman untuk membantu keluarga di kampung dan terpaksa membahagikan wang pinjaman untuk membayar yuran pengajian serta perbelanjaan harian. Punca yang keempat adalah faktor kos sara hidup yang tinggi. Berlaku peningkatan harga barangan serta makanan menyebabkan pelajar sukar untuk menguruskan perbelanjaan. Menurut pakar ekonomi daripada Universiti Tun Abdul Razak iaitu Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Badai mengatakan bahawa kenaikan harga barangan bergantung kepada permintaan dan penawaran. Seperti yang kita tahu, berlaku peningkatan gaji minimum daripada RM1,200 ke RM1,500 menyebabkan kuasa beli meningkat di mana pelajar mengambil peluang untuk menaikkan harga. Hal ini menjejaskan para pelajar kerana mereka tidak mempunyai gaji dan hanya bergantung kepada beasiswa dan pinjaman serta daripada ibu bapa untuk kelangsungan hidup. Tambahan pula, terdapat pelajar yang menginap di luar kolej dan terpaksa menyewa rumah. Hal ini menyebabkan komitmen yang pelajar hadapi bertambah di mana pelajar perlu memikirkan kos pengangkutan dari rumah sewa ke kampus, kos sewa rumah bulanan, wifi serta barangan dan peralatan memasak. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya adalah kesan-kesan akibat daripada masalah kewangan dalam kalangan pelajar universiti. Masalah ini sering timbul akibat daripada masalah kewangan yang sering dihadapi dalam kalangan pelajar universiti. Masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti adalah sangat umum dan kesedaran yang rendah terhadap masalah ini mengeruhkan lagi keadaan yang sedia ada. Tekanan dalam masalah kewangan dan tekanan dalam masalah akademik yang dialami oleh
para pelajar menyebabkan sesetengah pelajar tidak mampu mengawal keadaan dan seterusnya menjurus kepada ketidakstabilan emosi. Pelajar universiti amat cenderung untuk menghidapi masalah mental akibat daripada pelbagai perubahan psikososial seperti masalah kewangan akibat daripada kos sara hidup yang semakin meningkat dan pelbagai perbelanjaan pembelajaran yang perlu dititik beratkan. Oleh itu, pelajar universiti perlu menyesuaikan diri dalam keadaan perubahan-perubahan yang tidak terjangka sebagai persiapan melangkah ke alam kerjaya yang profesional yang semestinya lebih mencabar. Tekanan mental yang dihidapi oleh pelajar universiti bukanlah sesuatu yang boleh dipandang enteng kerana ia boleh mendorong pelajar tersebut membahayakan kesihatan fizikal mereka seperti membunuh diri. Seterusnya adalah pelajar terpaksa menangguhkan pengajian atau lebih teruk lagi mereka terpaksa menghentikan pengajian kerana tidak mampu membayar yuran pengajian. Semua sedia maklum bahawa yuran-yuran di Institut Pengajian Tinggi agak membebankan terutama bagi pelajar yang menuntut di Institut Pengajian Tinggi swasta iaitu IPTS. Kebelakangan ini banyak isi rumah yang menghadapi masalah ekonomi akibat daripada wabak COVID-19 dan perkara ini menyebabkan kebanyakan ibu bapa tidak mampu untuk menampung pembelanjaan anak-anak mereka yang menuntut di Institut Pengajian Tinggi kerana kos sara hidup yang semakin meningkat. Oleh itu, tiada cara lain yang lebih sesuai melainkan pelajar tersebut terpaksa menangguhkan pengajian mereka atau lebih teruk lagi mereka terpaksa menamatkan pengajian mereka atas faktor kesempitan wang. Yang seterusnya adalah pelajar terpaksa berdikari mencari duit lebih dengan membuat pekerjaan sambilan di restoran-restoran atau kedai-kedai yang berhampiran dengan kampus mereka. Perkara ini menjadi beban kepada para pelajar kerana mereka perlu bijak menyusun masa dan menyeimbangkan masa bekerja dan masa belajar. Jadual seorang pelajar yang padat di samping pelbagai tugasan dan peperiksaan yang menanti ditambah lagi dengan kerja sambilan yang dilakukan akan menyebabkan kemerosotan akademik pelajar tersebut jika mereka mampu menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Bekerja sambilan secara tidak langsung akan membuatkan para pelajar keletihan secara fizikal dan mental dan mereka sudah tidak bertenaga untuk menelaah pelajaran. Jika perkara ini berterusan, para pelajar akan mengalami kemerosotan dalam akademik dan ia pasti mengganggu prestasi pelajar tersebut. Yang terakhir adalah kemerosotan kesihatan pelajar. Kemerosotan kesihatan pelajar kerana kebanyakan daripada mereka terpaksa mengikat perut untuk berjimat cermat. Terdapat juga yang hanya menjamah mi segera kerana kekurangan wang untuk membeli makanan yang seimbang. Hal ini secara tidak langsung pelajar universiti yang mempunyai masalah kewangan akan mengalami kekurangan nutrien atau lebih teruk lagi mengalami gastrik akibat terpaksa mencatu makanan mereka. Masalah kewangan menyebabkan pelajar universiti terpaksa menghadkan pengambilan makanan berat dalam sehari-hari dan jika perkara ini berterusan ia akan menjejaskan kesihatan mereka. Oleh itu, bagi mengurangkan jumlah pelajar yang menghadapi masalah kewangan, pihak kerajaan dan bukan kerajaan perlulah memperkasakan lagi pelbagai inisiatif yang mampu membantu pelajar universiti mengurus dan menjimatkan pembelanjaan mereka. Itu saja daripada saya. Berdasarkan punca-punca yang telah dibincangkan sebentar tadi, kumpulan Cynthia telah mencadangkan satu produk yang ideal bagi mengatasi masalah kewangan dalam kalangan pelajar universiti di Malaysia. Produk tersebut diberi nama Celik Ringgit, di mana produk ini mengandungi 4 cadangan yang dikemukakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Cadangan-cadangan tersebut ialah kedai serba aneka, kursus pengurusan kewangan, bajet perbelanjaan bulanan dan student care kit. Cadangan yang pertama ialah kedai serba aneka.
Kedai yang menerapkan konsep mesra mahasiswa dengan menjual pelbagai jenis barangan, terutamanya barangan keperluan asas, dengan harga berpatutan selaras dengan bajet kewangan mahasiswa. Kedai ini dicadangkan untuk dibangunkan di setiap institusi pendidikan agar memudahkan mahasiswa untuk akses ke kedai tersebut. Pembelian barangan di kedai tersebut perlu menggunakan kad matrik pelajar dan setiap pembelian adalah terhad bagi mengelakkan pembelian secara berlebihan. Cadangan ini dikemukakan bagi mengatasi punca kenaikan harga keperluan. Cadangan yang kedua ialah kursus pengurusan kewangan. Kursus yang merupakan inisiatif daripada pihak universiti dengan mewajibkan semua pelajar mengambil kursus pengurusan kewangan ini. Kandungan kursus ini menerapkan kesedaran berkenaan hutang, perkhidmatan kaunseling daripada agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK, kes-kes penipuan kewangan melibatkan pelajar, cara menguruskan kewangan dan sebagainya. Cadangan ini dikemukakan bagi mengatasi punca kegagalan pengurusan kewangan pelajar dan gaya hidup pelajar. Cadangan yang ketiga ialah bajet perbelanjaan bulanan. Bajet yang merupakan cadangan kepada pelajar untuk merangka bajet perbelanjaan bulanan secara sistematik dan teratur. Melalui perangkaan bajet yang rapi, setiap aliran keluar masuk kewangan dapat dikenal pasti. Aliran keluar masuk perbelanjaan ini akan membantu pelajar mengenal pasti sama ada perbelanjaan keperluan atau kehendak yang dilakukan. Dengan itu, perangkaan bajet ini dapat membantu pelajar berbelanja secara sistematik dan berjadual. Cadangan ini dikemukakan bagi mengatasi punca jumlah pinjaman tidak mencukupi. Cadangan yang keempat atau yang terakhir iaitu Student Care Kit. Student Care Kit merupakan inisiatif daripada pihak universiti untuk menyediakan keperluan asas seperti makanan kering, sabun mandi, shampoo, ubat gigi dan berus gigi, deterjen serta keperluan yang lain termasuklah internet. Keperluan asas ini diperoleh melalui penajaan daripada kilang-kilang pengeluaran di mana pengeluaran itu dapat mempromosikan produk mereka kepada pelajar. Tata cara untuk mendapatkan Student Care Kit adalah yang pertama, pelajar perlu mengisi borang permohonan yang disediakan oleh pihak universiti. Setiap permohonan akan ditapis. Kemudian, pemohon yang berjaya boleh mengambil Student Care Kit tersebut di tempat dan masa yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Cadangan ini dikemukakan selaras dengan punca kos sara hidup yang tinggi. Masalah kewangan dalam golongan pelajar merupakan masalah berlarutan untuk tempoh yang panjang dan bukan masalah yang baru. Namun begitu, penyelesaian yang sedia ada pada masa kini dilihat tidak mencukupi dan perlu ditambah baik. Masalah kewangan tanpa aplikasi daya kemahiran berfikir disimpulkan mendatangkan kesan buruk kepada para pelajar. Langkah perlu diambil oleh pelbagai pihak untuk menangani masalah kewangan yang timbul dalam golongan pelajar. Daya kemahiran berfikir amat penting untuk diamalkan atau dipraktikkan pelajar ketika berdepan dengan isu kewangan. Penyelesaian masalah pada masa kini seperti dijelaskan sebelum ini perlu ditambah baik bersama inovasi dan pelibatan pelbagai pihak adalah perlu. Contohnya, pelibatan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi, pihak universiti dan persatuan-persatuan mahasiswa di mana kerjasama semua pihak ini akan meringankan beban masalah kewangan dalam kalangan pelajar. Untuk merangka cadangan penyelesaian, punca dan kesan isu atau masalah kewangan perlu dikenal pasti terlebih dahulu. Sekian daripada kumpulan Sentia. Terima kasih.